Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dapat bersama-sama semula dalam sesi tadabbur kita. Alhamdulillah. Hari ini kita akan bersama-sama bertadabbur di muka surat 592. Hari ini kita akan lihat dua surah, iaitu penghujung dua baris yang terakhir daripada surah Al-A'la, dan kemudian kita akan masuk pula ke surah Al-Ghashiyah, iaitu daripada ayat 1 sehingga ayat 26 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, saya telah baca sedikit tadi daripada penghujung surah Al-A'la. Kita telah lihat sebelum daripada ni, surah Al-A'la ni Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan beberapa perkara kepada kita. Di antaranya pada hujung surah Al-A'la ni, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang apakah perkara-perkara yang boleh menjadikan seseorang itu berjaya, menjadi falah, menjadi fauz. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan segala-galanya, tetapi ramai di kalangan manusia tidak mahu menerima, tidak mahu menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala ni. Bahkan ramai di kalangan manusia ni, apa yang mereka buat sebenarnya? Bagaimana sikap mereka sebenarnya? Jadi Allah Taala gambarkan dalam ayat yang kita baca pada hari ini, iaitu ayat yang ke-16 ni daripada surah Al-A'la. Allah Subhanahu wa taala berkata, bal, bahkan. Jadi bahkan tu artinya lah Allah Ta'ala dah cerita semua, Allah Ta'ala dah, bukan Allah Ta'ala sembunyikan, bukan Allah Ta'ala tak beritahu kepada kita, kepada manusia. Tapi ramai di kalangan manusia ni masih juga berdegil, masih juga nak apa? Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan kamu ni tu'siru ni maknanya melebihkan ataupun dalam kadang-kadang ada sekarang ni orang gunakan perkataan isar. Isar ni maknanya melebihkan. Kalau sepatutnya melebihkan orang lain, itu perkataan isar biasanya kan, melebihkan orang lain daripada diri kita sendiri. Tapi isar ni dari asalnya ialah maknanya melebihkan, iaitu apa? Ada dua benda, kita melebihkan yang ni daripada yang ni, maka dipanggil itu sebagai isar. Jadi dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut di sini sikap manusia ni, di antara sikap manusia ialah dia melebihkan dunia ni daripada akhirat. Kenapa dia melebihkan dunia daripada akhirat? Kerana ayat selepas daripada tu kan, ayat itu Allah SWT sebut selepas daripada tu. Sedangkan sepatutnya perbuatan ini tak sepatutnya berlaku. Kenapa tak sepatutnya berlaku? Kerana wal akhiratu khairun wa abqa. Allah Ta'ala kata akhirat ni, sedangkan akhirat ni lebih baik. Yang pertamanya lebih baik, dan yang keduanya abqa, lebih kekal. Bagaimana? Iaitu perbandingan dengan dunia. Khairun maknanya kalau kita katakan nikmat di akhirat dengan nikmat di dunia. Nikmat di dunia paling maksima pun manusia ni akan tak tahan juga nak dapatkan nikmat yang paling banyak tu kan. Apa? Nak minum. Mereka minum akhirnya mabuk kan. Mereka stop juga. Nak makan. Mereka makan banyak mana mereka nak makan. Mereka nak tidur. Katil yang empuk ke, tempat duduk yang empuk ke, kereta yang besar ke, nak ego ke, macam mana, takabur dan sebagainya kan. Paling kuat itulah setakat yang mereka mampu boleh buat kan. Mereka setakat makan setakat tu saja. Mereka boleh ambil nikmat setakat tu saja kan. Akhirnya mereka terpaksa tidur juga, terpaksa buang air juga kan. Kekotoran juga, busuk juga dan sebagainya. Jadi maknanya nikmat di dunia ini taklah khair sangat. Tapi di akhirat tu semua adalah khair. Jadi Allah Ta'ala sebut nombor satu, akhirat ni dibandingkan dengan dunia adalah khair. Dia lebih baik lagi. Dan yang keduanya ialah abqa, dia lebih kekal lagi. Sebab nikmat dunia ni tak kekal kan. Tak kekal lama. Kita makan sedap macam mana pun, sekejap je seronoknya kan. Lepas tu kita berseronok macam mana, kemudian kalau kita sakit, so apa seronoknya? Dah tak ada seronoknya kan. Ataupun last kalau kita mati, sakit kemudian mati, kalau muda kemudian kita tua kan. Jadi yang Nabi SAW sebut tu kan dalam hadis tu kan, iaitu irtanin khamsan qabla khamsin. Jadi makna ambil peluang ni yang kamu ada ni. Sebab apa? Kau dah mati, kau dah sakit, kalau dah tua tak boleh nak buat apa dah. Jadi artinya di sini ialah apa kan, dunia ni dia tak kekal. Yang kekal ialah akhirat. Kalau muda, umur macam tu, maka dia akan mudalah selama-lamanya. Kalau nikmat macam tu, selama-lamanya kan. Dia tak ada penghujung, tak ada hari, tak ada tarikh, tak ada dah semua kan. Tak perlu benda tu semua. Jadi itu Allah Ta'ala kata. Tapi dalam keadaan macam tu pun manusia tetap juga. Allah Ta'ala katakan, bal tu'siruna. Bahkan kamu ni melebihkan.
dalam satu qiraat, mana satu bacaan lain ada dibaca kena bal yu'thiruna, bukan tu'siruna. Tu'siruni kamu, yu'siruna ni mereka. Jadi kalau yu'siruna sebagaimana dalam setengah qiraat tu maknanya apa? Iaitu menunjukkan orang kafir. Allah Taala kata bahkan mereka. Mereka tu iaitu orang yang tidak beriman, ataupun kemungkinan juga orang yang beriman tapi bersifat macam tu. Bersifat seperti orang kafir. Jadi wal-iyazubillah, moga-moga Allah Taala pelihara kita daripada sifat-sifat ini. Iaitu sifat apa? Yu'sirunal hayatad dunya, ataupun tu'sirunal hayat, ataupun isar kepada hidup dunia lebih daripada hidup akhirat. Kemudian inna hadza lafi suhufil ula. Kemudian Allah Taala sebut bahawa perkara-perkara ni semua, perkara ni semua, iaitu perkara masalah apakah kejayaan. Bagaimana kan nak berjaya? Nak berjaya ni kena tazakka, kena solat, kena mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, zikrullah. Itu semua adalah cara-cara nak berjaya. Benda tu semua, perkara tu semua dan juga sikap manusia ni yang tu'sirunal hayatad dunya ni, itu semua tu telah diceritakan. Bukan di sini saja, bukan dalam Quran saja, tapi telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam suhuf-suhuf yang dulu. Suhuf siapa suhuf dulu ni? Suhuf ni maknanya helaian-helaian. Helaian-helaian yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu. Yang Allah Taala sebut sini iaitu siapa? Iaitu suhuf Ibrahim dan juga suhuf Musa. Suhuf Musa tu maknanya Taurat ni. Jadi alhamdulillah kita telah tamat hari ini surah Al-A'la. Jadi kita akan masuk pula insya-Allah surah Al-Ghasyiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita masuk kepada surah Al-Ghasyiyah ni. Jadi Al-Ghasyiyah ni artinya ialah yang menutupi, artinya iaitu yang meliputi, iaitu yang menutup sesuatu perkara tu sehingga tak nampak lagi, sehingga tak terpakai lagi, sehingga tak boleh digunakan lagi kan. Sehingga jadi salah satu daripada nama Al-Qiyamah ni, nama hari kiamat ialah Al-Ghasyiyah. Allah Subhanahu Wa Taala memberi nama kepada hari kiamat ni mengikut sifat-sifatnya, sifat yang berlaku pada hari kiamat tersebut. Jadi dalam Al-Quran, dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala kata hal ataka hadisu al-ghasyiyah. Pernah datang tak kepada kamu pertanyaan salah satu daripada cara Allah Subhanahu Wa Taala nak menjadikan kita tu rasa nak tahu, rasa nak ingin nak apa ni, apakah dia gitu kan. Jadi kamu pernah tahu tak tentang al-ghasyiyah? Al-Ghasyiyah iaitu suatu benda yang menutup. Dinamakan akhirat ni, hari kiamat ni sebagai Al-Ghasyiyah kerana kehebatan dia, kerana ketakutan dia, kerana apa yang berlaku semasa hari Al-Ghasyiyah tu hampir-hampir menutup manusia tu daripada berfikir. Dia tak boleh berfikir dah. Mana yang ni, sehingga anak saudara dia sendiri, sehingga saudara dengan isterinya sendiri, semua sekali dia tak boleh nak fikir dah kan. Jadi manusia sebagaimana Allah Ta'ala sebut dari tempat lain, seperti mereka ni sukara. Sukara ni macam mabuk Jadi orang mabuk ni otak dia dah tertutup dah, tinggal sikit lagi kan. Jadi macam itulah manusia, dia telah ditutupi. Pemikiran dia, akal dia kan semua dah macam tak boleh nak fikir sangat dah. Sebab apa? Sangat ketakutan. Jadi Allah Ta'ala namakan dia Al-Ghasyiyah, yang menutup. Jadi Allah Ta'ala sebut apa yang berlaku pada hari Ghasyiyah ni, pada hari kiamat. Yang pertama sekali Allah Ta'ala sebut dua jenis manusia kan. Manusia dia akan terbagi kepada dua jenis. Yang pertama sekali ialah muka-muka. Ada muka-muka wujuhun yauma izin khashi'ah. Jadi yauma izin itu hari kiamat. Wujuhun itulah muka kalau terjemahannya, tapi maksud muka di sini ialah maksud orang tu sendiri, manusia tu. Jadi disebutkan menggunakan orang tu dinamakan sebagai muka. Diambil satu part daripada tubuh manusia tu untuk menunjukkan apa? Kerana muka lah tempat yang paling zahir lah. Pada orang akan tengok muka kan. Orang tak tengok tangan, orang tak tengok kepala, orang tak tengok telinga, orang tengok muka. Jadi Allah Ta'ala sebutkan perkataan muka tu nak menunjukkan kepada orang tu. Jadi ada orang-orang yang Allah Ta'ala kata pada hari itu mereka ini khasyi'ah. Khasyi'ah ni kita kata kadang-kadang dalam bahasa Melayu kita kata sembahyang tu khusyuk. Khusyuk ni makna apa? Khusyuk ni maknanya dia tu tak ingat benda lain lah. Dia ingat satu benda saja. Ataupun di sini maksudnya zalilah. Zalilah ni dalam bahasa Arab artinya ialah orang yang hina.
Jadi pada hari itu ada orang-orang yang sangat-sangat hina, Allah Ta'ala kata. Kemudian yang keduanya, kenapa dia ni dihina? Kemudian kerana dia telah terpaksa melakukan kerja-kerja yang berat ni tu. Amilah nasibah. Amilah ni melakukan kerja yang berat ni. Orang yang amil. Kalau kita sekarang ni, amil digunakan maksudnya buruh mana kan. Iaitu orang-orang biasa, orang tak panggil amil. Tapi orang yang melakukan kerja yang berat, kerja yang penat kan, itu dipanggil sebagai amilah. Jadi Allah Ta'ala kata mereka ni, orang-orang kafir, orang-orang yang jahat, orang-orang yang mendahaka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, pada hari akhirat nanti, mereka ni akan jadi amilah. Mereka ni kena kerja. Kenapa? Ulama tafsir sebut kerana mereka terpaksa menarik. Mereka ni diikat dengan rantai-rantai dan sebagainya. Kemudian tu nasibah. Nasibah tu juga ialah penat. Dalam keadaan penat yang bersangatan. Jadi bekerja keras dan mereka ini adalah dalam keadaan penat. Pada hari akhirat itu. Tasla naran hamiyah. Dan kemudian mereka ni dimasukkan pula ke dalam neraka. Neraka yang sangat-sangat panas. Kemudian tusqa. Mereka diberi minum pula. Dengan apa? Min ainin aniyah. Daripada air. Ainin tu mata air kalau kita kata, tapi mata air bagaimana? Yang sejuk ke, yang dingin ke, yang seronok ke tak? Aniyah. Aniyah ni artinya ialah yang bersangatan panas. Satu air yang bila direbus, bila dipanaskan ataupun satu apa-apa saja yang dipanaskan sampai kepada klimaks dia yang sangat-sangat panas, yang sangat menggelegak tu, itu dipanggil sebagai aniyah. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, yatufuna bainaha wa baina hamimin an tu perkataan an tu maksudnya ialah sangat-sangat panas. Jadi Allah Ta'ala sebut sini mereka diberi minum dengan ainin aniyah, kemudian tu diberi makan dengan apa? Laisa lahu ta'amun illa min dori'. Kemudian tidak ada makanan bagi mereka melainkan daripada dori'. Dori' itu ialah sejenis tanaman di negeri Arab yang mana dori' ni pokok dia berduri. Dan kemudian bau dia tak sedap, kemudian rupa dia menakutkan, dan binatang-binatang sendiri kalau nak suruh dimakan pokok tu, maka mereka tak nak makan pokok tu. Ini bukan rumput biasa kan, tapi rumput yang berduri yang sangat dahsyat, yang menakutkan binatang-binatang. Jadi kalau binatang lah tak nak makan tu, apatah lagi manusia kan. Tapi manusia, Allah Ta'ala sebutkan dalam di akhirat ni, dia akan dimakan dengan pokok-pokok yang begini. Kemudian la yusmin wa la yughni min ju'. Adakah pokok-pokok ini, pokok yang berduri, pokok yang menyakitkan ni, pokok yang huduh, pokok yang busuk ni akan memberi keselesaan kepada orang-orang tu? Tak. Dia tak memberi kegemukan. Tak menggemukkan pun. Kalau kita makan kata dunia ni akan kita jadi gemuk ke, obesiti ke, dia akan mengenyangkan kita, membina lemak dan sebagainya. Tapi Allah tak letak la yusmin wala yughni min ju'. Adakah mereka hilang kelaparan? Tak hilang juga lapar kan. Tetap juga dalam keadaan mereka tu lapar. Kemudian Allah Ta'ala kata wujuhun yauma idzin naimah. Itu satu kelompok. Kemudian Allah Ta'ala cerita pula tentang manusia-manusia yang beriman. Ada mereka ni ialah apa? Muka-muka mereka ni naimah. Naimah ni artinya ialah hasanah. Artinya itu baik, seronok, berseri-seri, bersinar-sinar dan sebagainya. Itu naimah. Jadi Allah Ta'ala kata ada pula muka yang naimah. Kemudian mereka ni apa? Bagaimana? Lisa'iha radiyah. Mereka ni sangat redha dengan terhadap apa yang mereka lakukan semasa di dunia. Iaitu apa? Bila mereka melihat balasan di akhirat ni, mereka kata Masya Allah, mereka sangat gembira kan. Macam tak padan. Seolah-olahnya kan, sebagaimana disebut dalam setengah-setengah ahli tafsir kata, kita buat sikit tapi kita dapat banyaknya. Macam barulah pada masa tu kan. Pada dunia sekarang ni kan, kadang-kadang kita kan, kalau kita beramal kan, tapi tengok kita macam tak dapat je kan, macam tak macam kata kan, kadang-kadang kita dah beramal baik, tiba-tiba Allah Ta'ala cuba kita dengan macam-macam kan. Allah tak nak tengok kita kan. Kita percaya tak percaya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pada hari akhirat tu kan, maka semua tu lisa'iha radiyah. Suka sangat, tak, Masya Allah, buat rupanya dapat macam ni, banyaknya balasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam tu kan sikap manusia pada hari tu, lisa'iha radiyah fi jannatin aliyah. Kemudian mereka duduk pula berada dalam syurga yang tinggi. Disebutkan perkataan tinggi di sini untuk menunjukkan apa kan. Sebab biasanya ialah kalau tempat-tempat yang indah, yang menarik ni tempat tu tinggi. Dia tak di bawah kan. Tak di bawah, bawah ni rendah. La tasma'u fiha laghiyah. Dalam tu dengar apa? Mereka tak dengar perkara-perkara yang sia-sia, yang mengarut, yang merapu ke, yang tak ada faedah. Tak ada. Laghiyah ni benda lara, kita katakan. Benda-benda lara ni tak ada. Mereka tak dengar pun benda tu. Fiha ainun jariyah. Kemudian dalam syurga ni pula mereka dapat apa lagi? Mendapat mata air. Mata air tu yang jariyah. Jariyah ni tafsir kata ialah tidak terputus maknanya. Bukan hanya sekadar berlari, tapi makna dia akan keluar. Kalau kita kan air mata atas dunia ni, kalau musim panas sangat dia stop kan. Mana pergi air.
Air terjun, kadang-kadang jadi kecil je kan, sikit je kan. Keluar ataupun tak keluar langsung. Sebab musimnya sangat panas, kemarau kan. Tapi air mata di akhirat ni Allah Ta'ala kata jariyah. Dia akan berterusan tak akan berhenti. Fiha sururum marfu'ah. Kemudian ada pula pelamin ataupun pelamin ni bukan tempat kahwin tapi maksudnya tempat-tempat duduk tempat-tempat duduk, katil-katil yang surur yang marfu'ah. Sarir, katil tu yang marfu'ah yang terangkat pula. Makna tinggi pula. Bukan duduk di bawah, rendah kan tak. Kemudian ada pula wa akwabun. Mereka ni dapat pula apa? Ada akwab ni ialah tempat-tempat minum tu. Piala, kalau kata piala ke gelas-gelas yang indah, yang cantik tu. Lepas tu maudu'ah. Maudu'ah tu makna yang disediakan untuk mereka. Maknanya tak adalah terpaksa cari ke terpaksa pergi beli, tak. Memang semua dah ready, get ready semua. Maudu'ah. Wa namariqu masfufah. Ayat yang ke-15 ni kan, iaitu wa namarik. Namarik ni ialah daripada numruqah. Satunya disebut numruqah. Numruqah ni dalam bahasa Arab artinya bata-bata kecil tu. Kadang-kadang kalau kita ada kereta kan kita letak bata-bata kecil kan. Bata kecil ni bukan untuk tidur, tapi untuk bertelekan, untuk bersandaran, untuk pegang-pegang, untuk peluk-peluk kan. Itu namarik kan. Jadi Allah Ta'ala kata namarik masfufah. Masfufah yang tersusun cantik kan. Tu masfufah yang soft kan. Soft makna cantik kan. Masfufah jadi tersusun kata. Jadi nak ceritanya satu keadaan yang sangat indah. Allah Ta'ala nak gambarkan pada kita wazarabiyyu mabsusah. Kemudian ayat ke-16 wazarabi. Zarabi ni ialah maknanya hamparan-hamparan yang mahal. Itu zarabi. Kalau yang murah tak panggil zarabi. Kalau kapek-kapek biasa tak panggil zarabi. Kapek yang mahal. Jadi panggil zarabi. Kemudian Allah Ta'ala kata mabsusah. Mabsusah ni daripada basa. Basa tu makna terhampar. Terhampar, dihamparkan untuk kita kan. Ya, wazarabiyu mabsusah. Kemudian seterusnya afala yanzuru. Habis itu itu adalah balasan-balasan yang Allah Ta'ala nak berikan kepada orang-orang yang beriman ni. Kemudian seterusnya sekarang ni Allah pun mintalah supaya manusia ni berfikir sikit kan. Beriman ke mereka ni tak beriman lagi ke, cuba fikir sikit kan. Cuba fikir juga wahai manusia semua kan. Iaitu apa? Afala yanzuruna ilal ibili. Tengok sikit kepada unta kan. Jadi kalau kita sekarang ni di negeri Nusantara ni kan, di negeri Melayu ni tak ada unta. Jadi kita tengoklah apa-apa lagi binatang-binatang lain kan. Lembu ke apa ke, kenderaan kereta kita ke, kereta ni kita kata oh Jepun ni buat kereta ni kan. Tak, Jepun tu gunakan fikiran. Kita fikirkan. Macam mana dia boleh buat complicated ni kan? Oh, dia daripada otak dia, daripada pemikiran dia, daripada kajian dia. Macam mana dia boleh kaji, macam mana dia boleh tercapai benda ni? Allah Ta'ala beri. Jadi afala yanzuru. Lihatlah kan. Bagaimanakah binatang-binatang ni Allah Ta'ala kata unta ni kan khuliqat, diciptakan. Daripada sedangkan dia dulu tak ada, lepas tu jadi anak unta, benih, lepas tu jadi anak unta kan. Kemudian wa ilas sama'i. Kemudian tengok pula pada langit. Ni Allah Ta'ala suruh tengok lagi. Afala yanzuruna ilas sama' sekarang ni kepada langit. Kaifa rufi'at. Macam mana dia angkat tak jatuh-jatuh Cuba kita kata kita angkat. Nak angkat apa kan? Nak angkat satu benda. Dia jatuh. Nak angkat dom katakan. Satu bangunan ke belakang saya ni ada dom besar kan. Kita angkat. Sebab dia ada tiang dia. Tapi langit ni ada tiang ke? Tak ada tiang kan. Jadi Allah Ta'ala katakan. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Kemudian tengok pula bukit. Wa ilal jibali. Kemudian tengok pula bukit. Kaifa nusibat. Bagaimana dia tu ditegakkan. Kalau kita nak tegakkan bangunan, kita terpaksa buat pasak dalam bumi tu kan. Foundation dia dalam sangat sebab kita nak buat bangunan yang tinggi. Tapi Allah Ta'ala tegakkan bukit-bukit tu nusibat. Bukit-bukit tu nusibat. Macam mana? Ada ke fasak di bawah tu? Cuba cari kan. Jadi itu sepatutnya ialah kemudian dia tak jatuh kan. Kalau kita buat jalan raya, kadang-kadang kalau lori besar-besar lalu kan, lori berat-berat lalu, lama-lama dia akan jatuh kan. Akan rosak jalan tu kan. Tapi bukit ni kan berat. Tapi adakah dia jatuh kan ke dalam bumi tu? Tak jatuh kan. Kaifa nusibat. Allah Ta'ala katakan wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan kemudian bumi pula. Cuba tengok bumi pula. Jadi banyak lah. Bumi apa Allah Ta'ala kata? Dia terhampar cantik kan. Tu Allah Ta'ala katakan sutihat tu. Dihampar suwiyat. Kemudian furishat. Itu makna dalam bahasa Arab kan. Jadi makna terhampar cantik. Lepas tu disamakan cantik kan. Tak ada bergoyang-goyang kan. Kecuali sekali-sekali Allah Ta'ala hantar gempa bumi. Untuk mengingatkan manusia. Tapi yang biasa-biasa ni mana ada kan. Sebab itulah manusia boleh buat bangunan, boleh buat apa dan sebagainya kan tak. Jadi kaifa sutihat. Allah Ta'ala katakan kaifa sutihat. Bagaimana di fazakir. Jadi oleh kerana itu wahai Muhammad. Jadi ayat terakhir ni, part-part terakhir daripada ayat surah Al-Ghasyiyah ni, Allah Ta'ala nak berilah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tasliyah kan, iaitu gembira, menggembirakan hati Nabi SAW kan. Nabi penat dah cerita pasal Islam, cerita pasal ni, tapi orang tolak juga.
Jadi Allah Ta'ala kata, jangan berhenti. Walaupun mereka tolak, jangan berhenti. Kan? Jadi Allah Ta'ala kata apa? Fazakir. Berilah peringatan. Ceritakan terus, meneruskan. Walaupun 13 tahun, walaupun 23 tahun kan. Maknanya penghujung-hujung kan 23. Teruskan. Fazakir innama anta muzakir. Kerana sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, adalah muzakir. Kerja kamu ialah memberi peringatan. Orang tolak, orang tak terima, tu bukan kerja kamu kan. Orang nak kufur, orang tak kufur, itu bukan kerja kamu kan. Allah Ta'ala kata apa itu? Lasta alaihim bimusaitir. Musaitir ni maknanya mutajabbir, ataupun kamu ni bukanlah orang yang kita kata apa ni kan, yang mutasallit. Bukan mutasallit, mutajabbir ataupun mutasallit, iaitu orang yang diberi untuk memaksa mereka itu. Bukan tugas kamu untuk memaksa mereka kan. Tugas kamu ialah memberi peringatan. Sampai pada hari ini kita ingatkan sekali lagi kepada orang, iaitu umat Nabi Muhammad SAW, kerja kita mesti diteruskan, iaitu kerja untuk memberi peringatan kepada manusia. Kalau kita tak beri peringatan, itu adalah salah kita kalau manusia lain tak tahu kan. Kalau manusia tak sedar, kalau manusia tahu tak dapat iman, kalau manusia ni kan tak pernah dengar pun kan pasal iman, pasal Islam, pasal apa kan, itu salah kita lah kan. Sebab kita lah sekarang yang hidup, Nabi SAW dah pergi dah. Nabi tinggalkan kepada kita Islam ni supaya kita sampaikan Islam ni pula bukan untuk kita sahaja kan. Tapi bukan anak kita saja, tapi untuk semua manusia. Jadi Allah Ta'ala fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Bukan kerja kita nak paksa-paksa tu, illa man tawalla wa kafar. Allah Ta'ala kata, melainkan kalau ada juga orang yang tak nak beriman ni, ada juga orang berpaling, man tawalla, orang yang tawalla wa kafar, ada orang, maka fayu'azzibuhullahul azabal akbar. Allah Ta'ala akan azab mereka. Kenapa? Kalau kamu dah beri peringatan, maknanya mereka ni dah dengar. Kalau kamu dah beri peringatan, mereka ni dah tahu dah apa yang betul, apa yang salah. Tiba-tiba mereka kufur juga. Itu kerja aku. Allah Ta'ala katakan, aku akan seksa mereka. Fayu'azzibuhullahul azabal akbar. Itu kerja Allah Ta'ala. Orang-orang yang mana? Orang-orang yang tak mau ikut tu. Orang yang tawalla, orang yang berpaling, orang-orang yang kufur. Kemudian Allah Ta'ala kata, inna ilayna iyabahum. Mereka semua ni akhirnya kembali kepada aku. Ilayna, kepada kami. Iyabahum, Allah Ta'ala katakan. Iyabahum. Iaitu apa? Kembalinya mereka ni ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian summa inna alaina hisabahum. Kemudian masalah nak hitung mereka, apa mereka ni, itu kerjaku. Allah Taala kata. Kau Muhammad adalah al-muzakkir, kau bukannya musaitir. Sekarang ni kau, jadi kau laksanakan kerja kau laksanakan kerja kita katakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini, laksanakanlah kerja kamu, iaitu apa? Memberi peringatan kepada manusia. Kalau mereka tak nak beriman, itu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita laksanakan kerja kita serahlah kemudian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itulah saja, insya-Allah sesi kita pada hari ini. Kita habis awal sikit, insya-Allah. Moga-moga Allah Taala akan memberi panduan kepada kita, menjadikan Quran ni sebagai panduan hidup kita sentiasa, insya-Allah kan. Jangan lupa kan, kita tak akan sesat insya-Allah selama mana kita berpegang kepada Al-Quran dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa insya-Allah untuk share, untuk subscribe, untuk komen, insya-Allah tulis apa-apa komen, insya-Allah kan yang baik. Kalau tak setuju pun insya-Allah boleh komen pada saya. Insya-Allah setakat itu saja. Hantar link kepada kawan-kawan semua. Moga-moga kita dapat manfaat, dan moga kawan-kawan kita juga mungkin insya-Allah harapnya akan dapat manfaat daripada apa yang kita hantar ni, insya-Allah. Setakat itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.